Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembentangan kami ialah alat bunyian tradisional iaitu kami telah memilih gamelan. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Aina Samran binti Mat Nasir, memegang nombor matrik C23A1272. Bagi sejarah gamelan Melayu adalah kisah perkembangan dan evolusi alat muzik ini daripada pengaruh luar sehingga menjadi sebahagian daripada budaya Melayu. Ia diperkenalkan ke wilayah Melayu melalui perdagangan dan migrasi dari Jawa dan Bali. Pada zaman kerajaan Melayu seperti Kesultanan Johor, Riau dan Pahang, gamelan telah diterima pakai dan digunakan dalam pelbagai acara rasmi dan istiadat istana. Pada zaman penjajahan Belanda dan British, gamelan Melayu dikekalkan sebagai lambang kebanggaan dan identiti budaya Melayu. Asal-usul gamelan Melayu dapat dikesan dari pengaruh muzik gamelan Jawa dan Bali yang dibawa oleh pedagang dan pendatang ke semenanjung tanah Melayu dan Sumatera. Ia mula diperkenalkan di istana Diraja Melayu dan diterima pakai oleh pembesar tempatan. Menggabungkan unsur-unsur dan instrumen Melayu tipikal seperti seruling dan gendang nobat. Proses adaptasi ini mencerminkan keperluan mencipta muzik yang sesuai dengan cita rasa dan budaya masyarakat Melayu. Gamelan ini menghasilkan melodi yang lebih lembut dan irama yang lebih santai berbanding dengan gamelan dari Jawa dan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jahan binti Ahmad, bernombor matrik C23A0931. Saya akan membentangkan mengenai kepercayaan dan simbolik dalam gamelan. Yang pertama, gamelan ini dipercayai membawa perlindungan dan nasib yang baik kepada masyarakat yang menggunakannya. Alat muzik ini sering dimainkan dalam upacara tradisional yang bertujuan untuk menghalau roh jahat dan menarik berkat. Kehadiran gamelan dalam upacara ini memberikan rasa aman kepada para peserta kerana mereka yakin bahawa bunyi gamelan dapat menyingkirkan kejahatan dan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, pada masa dahulu gamelan Melayu merupakan simbol status sosial yang tinggi dan kebangsawanan. Hanya golongan istana dan bangsawan yang memiliki dan bermain gamelan. Ia dapat menunjukkan kemewahan dan keistimewaan mereka dalam masyarakat. Keluarga diraja dan golongan bangsawan menganggap gamelan sebagai lambang kekuasaan dan kehormatan mereka. Dan alat ini juga sering dimainkan dalam majlis rasmi dan upacara kebesaran. Yang ketiga, muzik gamelan melambangkan keharmonian dalam masyarakat dan alam semula jadi. Setiap instrumen dalam gamelan dimainkan dengan selaras. Ia dapat menciptakan bunyi yang harmoni dan menyenangkan. Ini dapat mencerminkan hubungan yang seimbang dan harmoni antara manusia dengan alam sekitar, serta antara anggota masyarakat itu sendiri. Gamelan menjadi simbol kepada kehidupan dan yang penuh kedamaian dan kesatuan. Yang keempat adalah gamelan Melayu. Gamelan Melayu adalah lambang identiti budaya Melayu yang sangat penting. Alat muzik ini dimainkan peranan utama dalam mengekalkan dan mewariskan nilai, sejarah dan tradisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Dengan memainkan gamelan, masyarakat Melayu dapat mengenal dan menghargai warisan nenek moyang mereka, serta memastikan budaya dan tradisi ini terus hidup dan dihormati oleh setiap golongan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang reka bentuk instrumen dalam gamelan Melayu. Yang pertama adalah gong. Gong adalah alat muzik yang berbentuk bulat dengan permukaan melengkung. Ia diperbuat daripada logam seperti tembaga atau gangsa. Gong menghasilkan bunyi yang dalam dan bergema yang dapat didengar dari jarak yang jauh. Gong biasanya digunakan untuk menandakan permulaan atau penutup sesuatu persembahan, serta ia memberikan isyarat penting dalam upacara tradisional. Bunyi gong yang kuat dan bergema melambangkan kekuatan dan keagungan. Seterusnya adalah gambang. Gambang menggunakan bilah kayu keras seperti cempaka atau meranti yang diletakkan melintang pada bingkai kayu. Alat muzik ini menghasilkan melodi yang lembut dan menyenangkan dan sering juga dimainkan sebagai elemen melodi utama dalam ensemble gamelan. Bunyi gambang yang lembut menciptakan suasana yang tenang dan damai. Ia sering dimainkan untuk mengiringi nyanyian dan tarian tradisional. Seterusnya adalah gendang. Gendang berbentuk silinder dengan badan kayu dan kepala yang diperbuat daripada kulit haiwan seperti lembu. Alat muzik ini mengawal tempo dan irama. Serunai adalah alat muzik tiup yang berbadan panjang dan diperbuat daripada kayu atau logam. Alat ini dihasilkan melodi tersendiri yang unik, sering dimainkan sebagai elemen melodi dalam persembahan gamelan. Serunai dihias dengan corak yang indah, menambahkan nilai estetika kepada persembahan. Seterusnya adalah gendang nobat. Gendang nobat mempunyai badan kayu dengan kepala yang diperbuat daripada kulit binatang. Alat muzik ini lebih besar daripada gendang biasa dan digunakan dalam upacara rasmi. Gendang nobat melambangkan keagungan dan kebebasan yang sering dimainkan dalam acara kebesaran diraja dan upacara adat. Seterusnya adalah kromok, berbentuk seperti genti dengan gong gangsa kecil yang disusun di atas rangka kayu. Alat muzik ini menghasilkan bunyi dan berdegong dan memberi lapisan bunyi yang unik dalam persembahan gamelan. Rebab berbentuk seperti biola dan diperbuat daripada kayu. Alat muzik ini menggunakan tali untuk menghasilkan bunyi melodi yang lembut dan sering memainkan peran utama dalam membawa melodi dalam persembahan gamelan. Seterusnya adalah sarung, terdiri daripada bilah kayu keras yang diletakkan pada bingkai kayu dan diperbuat daripada logam. Alat muzik ini menghasilkan tone yang jelas dan tajam. Akhir sekali, bonang. Bonang adalah gong kecil yang disusun dalam barisan dan diperbuat daripada gangsa. Ia diletakkan di atas rangka kayu.
Alat muzik ini menghasilkan bunyi yang merdu dan berirama dan menjadi salah satu instrumen utama dalam ensemble gamelan. Assalamualaikum, nama saya Rohana Ainisa binti Safi, pemegang mobil Matrixi 23E0998. Hari ini saya akan menerangkan fungsi dan penggunaan gamelan Melayu. Pada zaman dahulu, gamelan Melayu ini sebagai persembahan hiburan raja. Yang kedua, kesenian gamelan pada suatu masa dahulu hanya berpatronkan pada raja. Yang ketiga, hanya golongan istana sahaja dapat menyaksikan persembahan gamelan. Kini dimainkan di khalayak ramai selepas mendapat kebenaran daripada Tengku Maryam pada 1970. Selain itu, masih dimainkan dalam istiadat istana. Fungsi yang ketiga pada masa kini ialah dipersembahkan dalam majlis rasmi seperti majlis convocation, majlis perkahwinan, dan majlis penyampaian anugerah. Seterusnya, bahan dan penggunaan dalam alat muzik gamelan Melayu pula ialah dalam gamelan Melayu, bahan dan penggunaan alat muzik adalah khusus. Gong diperbuat daripada logam seperti alu tembaga atau gangsa, menghasilkan bunyi yang dalam bergema digunakan untuk menandakan permulaan atau penghujung peristiwa. Gambang dengan bilah kayu, keras seperti cempaka dan bingkai kayu, menambahkan keindahan dengan melodinya yang lembut. Drum yang mempunyai beban, yang mempunyai badan kayu dan kepala kulit haiwan, mengawal tempo dan irama, memberikan kuasa dalam persembahan. Tunai diperbuat daripada kayu atau logam, menghasilkan melodi tersendiri untuk menambahkan keagungan kepada musik. Gendang nobat dengan badan kayu dan kepala kulit haiwan dimainkan dalam upacara rasmi, melambangkan keagungan dan kekuatan. Sekian daripada kumpulan kami, terima kasih.